Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lau Xuanxian, nombor metri BA 1911100418. Hari ini, kami kumpulan 3 akan membincangkan bisnes e-portfolio report. Bagi jenis vertikal perniagaan, kami telah memilih untuk mengambil pengambilan dan perantaraan tambahan, iaitu take and order. Manakala bagi jenis industri, kami telah memilih jenis industri makanan, dan bagi jenis produk, kami telah memutuskan untuk memberi tumpuan kepada penggunaan produk di mana kami akan menjual biskut, iaitu cookies manja. Terusnya, perniagaan kami diterajui oleh 7 orang ahli-ahli yang hebat yang diketuai oleh Nur Juhaira binti Muhammad Zanri yang memegang jawatan sebagai pengarah eksekutif, Presta Samuel memegang jawatan sebagai pengurus keuangan, Matilda Julie memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran, Nur Fatilah binti Yakar memegang jawatan sebagai pengurus operasi, Lina binti Rajamani memegang jawatan sebagai pengurus pengeluar, Jessica Maya anak Jenny memegang jawatan sebagai pengurus maklumat, dan saya sendiri, Lau Xuanxian memegang jawatan sebagai pengurus teknikal. Bagi saluran pemasaran yang dibiayai oleh Cookies Manja adalah menerusi aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Tujuan penggunaan media sosial ini adalah untuk berkomunikasi dan berhubung bagi menyampaikan tawaran nilai kepada pelanggan. Menerusi media sosial, pelanggan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai Cookies Manja dan mengetahui aneka Cookies Manja. Bagi kaedah pemasaran, Cookies Manja tidak mengeluarkan kos yang banyak, bahkan menjimatkan masa. Cookies Manja juga memberikan perkhidmatan sokongan selepas pembelian, yaitu menerusi cash on delivery dan menerusi pos bagi pelanggan yang tinggal di tempat jauh dari lokasi pembelian seperti di Semenanjung dan juga Sarawak. Salam sejahtera, saya Jessica Mena Chanin. Saya akan membentangkan bahagian pencapaian syarikat. Menerusi yang pertama adalah hasil jualan. Syarikat kami telah berjaya menjual sebanyak 50 balang biskut di mana 48 balang dijual dengan harga normal dan 2 balang dijual dengan harga promosi. Jadi harga bagi satu balang adalah sebanyak RM15. Jadi jumlah keseluruhan harga jualan yang syarikat kami dapat adalah di mana 48 balang dijual dengan harga normal iaitu RM15 dijual dengan harga normal iaitu sebanyak RM720 dan 2 balang yang dijual dengan harga promosi iaitu RM13 bersamaan dengan RM26. Jadi syarikat kami berjaya mendapat untung COD atau penghantaran sebanyak RM20. Jadi syarikat kami berjaya mendapat total harga keseluruhan sebanyak RM766. Saya akan membentangkan bagian latar belakang pelanggan. Latar belakang pelanggan kami adalah terdiri daripada pelbagai. Yang pertama, pelajar, kedua, keluarga, pekerja di kawasan yang berdekatan dengan ejen dan kawan-kawan. Menerusi pemerhatian yang telah kami jalankan, terdapat sebanyak 50% pembeli biskut kami adalah terdiri daripada ahli keluarga dan sama-sama 20% terdiri daripada pelajar dan kawan-kawan dan 10% terdiri daripada pekerja di kawasan yang berdekatan. Seterusnya, bagi pengikut dan jumlah tanda suka, syarikat kami menggunakan 2 platform laman sosial untuk mempromosikan dan menjual biskut. Menerusi Instagram, kami mendapat 83 orang pengikut dan menerusi Facebook, kami mendapat 92 orang pengikut dan 83 jumlah tanda suka. Syarikat kami juga mempunyai visi, misi dan objektif yang tersendiri. Yang pertama adalah menerusi visi. Visi syarikat kami adalah untuk menjadi syarikat yang berjaya yang menyediakan biskut yang terbaik dengan membuka cawangan di seluruh negara. Misi syarikat kami adalah berkomitmen dalam membuat dan menghasilkan biskut yang terbaik dengan menyediakan perkhidmatan kualiti dan tekstur biskut yang memuaskan dengan harapan tinggi agar semua pelanggan dapat membeli dan berpuas hati dengan perniagaan kami. Dan objektif adalah bermaklumat untuk mengembangkan perniagaan dengan membuka lebih banyak cawangan di seluruh negara. Dan yang kedua adalah memastikan perniagaan syarikat kami dapat berjalan dengan lancar daripada pelbagai aspek. Sejahtera, saya Patrilia Julim akan membentangkan tentang pencapaian company kami. Melalui jualan yang dijalankan oleh syarikat Cookies Manja, syarikat kami telah berjaya mencapai pelbagai pencapaian dalam syarikat, di mana Cookies Manja telah berjaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Hal ini demikian kerana sepanjang kami menjalankan penjualan cookies, kami telah berusaha untuk mencapai kepuasan pelanggan, di mana kami sangat peka terhadap ketepatan masa untuk menghantar pesanan yang diorder oleh pelanggan tersebut, serta kepuasan juga berkaitan dengan produk makanan yang kami tawarkan.
di mana harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan produk. Pencapaian yang seterusnya ialah kami mampu membentuk kerjasama yang baik dalam kumpulan. Hal ini demikian karena setiap individu dalam kumpulan kami mempunyai tugasan masing-masing, di mana tugasan tersebut telah dibahagikan sejak awal perbincangan. Maka kami perlu peka terhadap tugasan tersebut. Dan pencapaian yang ketiga ialah kami berjaya mencapai sasaran keuntungan, di mana syarikat Cokis Manja juga berjaya mencapai sasaran keuntungan karena jumlah balang cokis yang terjual adalah melebihi daripada jangkaan dan sasaran yang kami telah tentukan sebelum memulakan jualan. Buktinya, kami berjaya menjual sebanyak 50 balang cokis dengan mencapai untung bersih sebanyak Rp786. Pencapaian yang keempat ialah kami juga berjaya mencapai sasaran pelanggan. Syarikat kami telah menetapkan sasaran pelanggan yang terdiri daripada pelajar Universiti Malaysia Sabah sahaja. Namun begitu, jualan kami juga telah mendapat perhatian dari orang luar yang bukan terdiri daripada sasaran pelanggan. Hal ini demikian karena pelanggan tersebut merupakan kenalan tidak langsung dan bukan kenalan ahli dalam kumpulan. Perniagaan ini juga kami telah mempelajari tentang banyak perkara, di mana kami dapat mempelajari tentang perbezaan di antara usahawan dan pencipta, di mana perniagaan kami merupakan keusahawanan, yaitu merupakan gabungan sumber yang diperlukan seperti wang, tenaga kerja, dan strategi dalam menjalankan perniagaan. Oleh yang demikian, kami juga telah mempelajari tentang ciri-ciri usahawan yang berjaya, di mana ciri ini kami aplikasikan dalam menjalankan perniagaan kami seperti ketabahan hati dalam menjalankan perniagaan. Ini demikian karena dalam perniagaan pelbagai kesukaran yang mungkin dihadapi seperti kesukaran dalam mencari pelanggan. Namun demikian, ketabahan haruslah ada dalam diri supaya perniagaan tersebut dapat diteruskan. Seterusnya, dalam perniagaan ini, kami dapat mempelajari tentang kepentingan untuk percaya dan keyakinan atas kemampuan diri. Karena sebagai seorang penjual, haruslah percaya dengan kemampuan mereka. Karena kepercayaan tersebut akan membawa penjual untuk terus bersemangat dan meneruskan perniagaan mereka untuk mencapai matlamat perniagaan. Sekian saja dari saya, terima kasih. Seterusnya beralih kepada penyata kewangan. Berikut merupakan penyata kewangan bagi perniagaan Cokis Manja. Penyata ini sangat penting untuk mengetahui sama ada perniagaan yang kami jalankan mengalami keuntungan atau kerugian. Bagi perniagaan kami, jumlah kos perbelanjaan adalah bernilai 610 dan modal permulaan yang dikumpul oleh kami adalah bernilai 630, iaitu RM90 bagi seorang ahli. Ramalan yang ditetapkan oleh Cokis Manja adalah bernilai RM766, iaitu hasil daripada 50 balang cookies beserta untung COD. Kemudian beralih kepada penyata pendapatan bulan berakhir 31 Mei 2021. Hasil jualan ditolak dengan kos jualan telah memperoleh untung kasar sebanyak RM288. Kemudian ditolak dengan perbelanjaan overhead, maka secara keseluruhan kami memperoleh untung bersih bernilai RM156. Bagi penyata aliran tunai, daripada modal dan hasil jualan, secara umumnya kami memperoleh RM1,356. Namun setelah ditolak pembayaran tunai, menyebabkan baki tunai yang ada dalam tangan kami bernilai RM786. Bagi kunci kira-kira menunjukkan keadaan yang seimbang, kami tidak mempunyai aset tetap, begitu juga dengan liability di mana tiada sebarang pinjaman yang dimohon. Maka jumlah aset, jumlah liability dan equity menunjukkan keadaan seimbang, iaitu bernilai RM786.
Bagi titik pulang modal pula, hasil kiraan mendapati bahawa sebanyak 7 unit kukis manja yang perlu dijual oleh setiap orang bagi mendapatkan semula modal yang dilaburkan, iaitu RM90. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan bahagian laporan jualan yang telah kami kemas kini di e-commerce. Kumpulan kami telah berjaya mengumpul hasil jualan sebanyak RM766 dan setiap daripada kami memperoleh keuntungan yang berlainan. Bagi saya dan Lau, kami memperoleh keuntungan yang sama iaitu RM157.20 dan telah berjaya menjual 10 balang. Bagi Fadilah pula, beliau telah menjual sebanyak 10 balang juga, tetapi beliau mendapat keuntungan sebanyak RM153.20, manakala bagi Jessica dan Lina, dia telah berjaya mengumpul hasil jualan sebanyak RM149.20 dan telah berjaya menjual 10 balang juga. Meskipun daripada kami berjaya menjual jumlah balang yang sama, iaitu 10 balang bagi setiap orang, tetapi keuntungan kami berbeza adalah kerana hasil kutipan kos penghantaran ke rumah pelanggan. Ada daripada kami yang memperoleh pelanggan yang meminta untuk hantar ke rumah. Jadi di situ kami mengenakan cas penghantaran. Oleh itu, setiap keuntungan berbeza, yang mana untung lebih banyak itu adalah hasil daripada kos penghantaran. Sekian, terima kasih. Seterusnya, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. Masalah yang pertama ialah bekalan stok biskut. Pada penghujung bulan April 2021, kami telah terputus bekalan kukis manja kerana seisi rumah rakan niaga telah dikuarantinkan selama beberapa minggu akibat daripada jangkitan virus COVID-19. Untuk langkah berjaga-jaga, kami terpaksa menghentikan jualan dalam tempoh beberapa minggu dan kembali beroperasi setelah semuanya kembali normal. Cara menangani masalah tersebut ialah kami telah maklumkan ini kepada pelanggan menerusi media sosial kukis manja berkenaan dengan masalah yang dihadapi dan menawarkan perkhidmatan secara pre-order kepada pelanggan. Masalah seterusnya ialah kelemahan berkomunikasi dengan pelanggan. Kami telah menghadapi beberapa masalah ketika melaksanakan penghantaran biskut ke rumah pelanggan. Masalah timbul tersebut apabila segelintir pelanggan yang tidak memberikan tindak balas ketika kami bertanyakan lokasi rumah mereka. Maklum balas yang lambat akan menyebabkan kerugian massa dan mengganggu aktiviti-aktiviti harian yang lain. Malahan ada juga daripada mereka yang tidak jadi membeli biskut kami meskipun kami sudah berada di kawasan rumah mereka. Cara menangani masalah tersebut ialah berhubung dengan pelanggan dan meminta mereka untuk memberikan lokasi rumah yang lebih awal supaya kita sebagai penjual boleh meninjau terlebih dahulu kawasan tersebut. Jika ada sebarang kemusykilan, terus saja bertanya kepada pelanggan sebelum penghantaran dilaksanakan. Terakhir ialah pembayaran yang lambat daripada pelanggan, iaitu menerusi online bank-in. Kami juga pernah menghadapi masalah pembayaran yang sangat lambat daripada pelanggan kami, yang mana hubungan kenalan rapat sudah semestinya tahap kepercayaan lebih tinggi terhadap mereka. Namun begitu, ada dari pelanggan yang terdiri daripada kenalan rapat telah mengambil kesempatan untuk membuat pembayaran dengan lambat. Meskipun kami sentiasa mengingatinya, hal ini menyebabkan aliran wang untuk membeli stok biskut terjejas. Cara menangani masalah tersebut ialah kami telah berhati-hati dalam proses pembayaran secara atas talian kukis manja dan pembayaran tersebut tidak akan dihantar kepada pelanggan selagi mereka tidak membuat pembayaran. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Ya, cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam perniagaan di masa akan datang yang pertama sekali adalah penambahbaikan dalam teknik perniagaan, di mana gaya strategi yang dijalankan dalam bisnes perlulah efektif seperti menggunakan kaedah pemasaran, pengiklanan atau jualan untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli produk yang dijalankan. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya adalah dalam pengurusan stok, di mana rekod stok dalam suatu perniagaan adalah penting untuk mendapatkan data yang sebenar untuk mengelakkan daripada berlakunya kerugian dalam sebuah perniagaan ataupun syarikat. Pengeluaran stok juga seharusnya dilakukan dalam kuantiti yang banyak untuk mengelakkan daripada berlakunya kekurangan stok semasa proses perniagaan dijalankan ataupun semasa proses penjualan berlaku. Yang seterusnya adalah memperbaikan pilihan produk. Selain daripada menjual biskut,
Perniagaan ini boleh berkembang dengan mempelbagaikan pelbagai jenis produk yang baru yang hangat di pasaran pada ketika ini untuk menjadi tarikan pelanggan. Dengan itu, perniagaan ini boleh mendapat sambutan yang hangat daripada pelanggan sekaligus dapat memberikan impak yang positif terhadap perniagaan yang dijalankan ini. Cadangan penambahbaikan yang terakhir adalah menerusi mempasarkan produk terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran, di mana peniaga harus menarik perhatian pelanggan yang berpotensi semasa proses pembuatan dijalankan dengan cara peniaga boleh melakukan kempen atau teaser dalam kemunculan produk baru. Dengan itu, pelanggan akan berasa teruja untuk menantikan keluaran produk baru yang akan dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan ataupun sesebuah syarikat.